اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 26, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man yatawakkal li bima baina lihyaihi Wana hok cetakan baru tu, bima baina ke bima bina, beratas bawah, berbagi bawah, berbagi atas, baina bukan bina. Ke orang ni baru baina bina, macam saya ni jugalah. Saya ni cetakan lama sikit. Biasanya hak cetakan baru tu molek. Hak cetakan lama hak saya pakai ni terkadang tersalah. Jadi hak tersalah jugalah. Bina, baina. Man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi, baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannati. Artinya, barang siapa menjamin ia barang siapa bagiku akan barang yang antara dua tulang dagunya, yakni lidah, dan dua kakinya, yakni kemaluan, nescaya aku ni Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin baginya bari barang siapa tadi, jamin akan syurga. Dan dikendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan barang yang antara dua tulang dagu itu, dikendakinya adalah lidah. Dan dikendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan barang yang antara dua kaki itu, yang dikendakinya adalah farash, yakni kemaluan. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam membilang besar, berpesan berkali-kali berkaitan dengan pekerjaan lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membilang besar, berpesan berkali-kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah, kerana apabila lidah berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, menjadi sebab gelap hati, bahkan menjadi sebab bagi mati hati. Yang mana berkata-kata perkataan sia-sia ni mari daripada sifat kecelaan hati, iaitu loba atas berkata-kata.
Mari daripada hati loba atas berkata-kata, maka lidah pun berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, yang bawa kepada gelap hati, bahkan bawa kepada mati hati. Sebab tu Nabi SAW membilang besar berkaitan dengan pekerjaan lidah. Maka pengarang almarhum Syekh Qadir Al-Mandili datangkan beberapa hadis menjadi dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam membilang besar akan pekerjaan lidah. Ini hadis yang ketiga ni. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terdahulunya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun. Sebarang siapa membenar ia, yakni membenar hati, at-tasdiqul qalbi, itu iman, membenar hati akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan perkataan yang baik-baik, ataupun hendaklah ia diam. Ni kalau mereka ni benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, hari pembalasan, sebagai iman yang sempurna. Bukan kata orang yang berkata-kata yang sia-sia, dia tidak berkata-kata yang baik, ataupun dia diam maka dia tidak beriman. Bukan. Ini barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat sebagai imanan kamilah, sebagai iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Tak ada kita tak beriman dengan Allah, tak ada kita tidak beriman dengan hari kiamat, hari pembalasan. Tetapi kalau beriman, kenapakah kita berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia? Bukan sia-sia. Terkadang kita berkata dengan perkataan yang diharamkan. Itu menunjukkan bahawa iman kita lemah. Iman kita lemah. Kalau iman kita kuat dengan hari pembalasan, maka pastilah kita akan jaga lidah kita daripada berkata-kata yang sia-sia, sama telah lagi perkataan yang haram, sama telah lagi perkataan yang bersangkut paut kita, kesalahan kita sesama kita. Kalau orang ni hak iman kuat lah. Sebab apa? Panjang pembicaraan di hari akhirat, panjang pembicaraan. Kita akan berhadapan di mahkamah yang terbuka, di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat, di hadapan para rasul. Pembicaraan di mahkamah terbuka. Maknanya satu-satu akan dibicarakan. Kita beriman ke tak dengan pembicaraan seumpama tu? Kita beriman. Tetapi kenapa kita lidah kita bercakap dengan percakapan yang sia-sia, yang haram, yang berkait dengan kesalahan sesama kita? Maknanya percaya tu percayalah, qada sah iman. Percaya qada sah iman. Orang tak percaya akhirnya orang kafir terus. Mati senyap. Tak ada pembicaraan. Mati senyap. Bukan mati senyap. Lahir semula atas dunia, dia kata. Kalau masih hidup tu dia baik, lahir semula jadi manusia. Kalau hidup itu jahat, lahir semula jadi binatang. Tu. Hari akhirat dia tak ada. Tu orang kafir, tak beriman ke akhirat. Kita orang Islam pasti beriman. Memang percaya sepenuhnya. Tak ada ragu-ragu kitanya. Tapi percaya kita setakat, keyakinan kita setakat ilmul yakin. Setakat ilmul yakin. Pada ni. Bukan tahap ainul yakin ataupun hakul yakin. Ainul yakin ni tengok. Hakul yakin ni gak hak kecak sungguh dah. Hak lalui sungguh dah. Atau hakul yakin. Kita ni percaya setakat pengetahuan ilmu cerita, kita percaya. Pada ni, ginilah contoh-contoh. Orang cerita cerita durian ni sedap, kita percayalah. Kita tak je makan, tengok ya sungguh. Lepas tu kita tengok pula peseng dia, memang sedap sungguh tu. Bulan ni dengar cerita je, ni tengok betul-betul dah.
kita pun makan. Tu baru hakul yakin. Gitu nah. Maknanya kita percaya, yakin kepada hari kiamat, tapi ilmu yakin sah iman kita. Tetapi kalau iman kita tak kuat, maka lidah kita akan berkata-kata dengan perkataan yang akan menyebabkan kita tersungkur di pada mahsyar. Hadis yang pertama tu. Tiada menyembam akan manusia atas muka mereka itu melainkan lidah. Ni itu hadis yang pertama. Kerana lidahlah menyebabkan kita tersembam di pada mahsyar. Percaya, tapi tadilah iman kita lemah. Kalau benar-benar beriman, hendaklah berkata-kata ia akan yang baik atau hendaklah ia diam. Itu hadis yang kedua. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannati." Artinya barang siapa Nabi kata menjamin ia bagiku, menjamin akan barang yang antara dua tulang dagu dan dua kaki, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Tengok, barang siapa yang menjamin ia bagiku. Menjamin ni boleh apa tak? Maknanya boleh jamin dengan Nabi kita boleh pelihara lidah. Boleh pelihara lidah, makna lidah kita hanya berkata-kata yang bawa kebaikan. Hak tak bawa kebaikan, lidah kita akan yang boleh bagi jaminan. Dan boleh jamin selaginya barang yang antara dua kaki, kemaluan tu tidak akan digunakan pada perkara yang dilarang. Kalau boleh berjamin dua ni, nescaya Nabi kata aku jamin baginya akan syurga. Jamin syurga ni, syurga mana ni? Syurga direct. Orang beriman sahih dah syurga. Orang yang beriman wajib syurga. Orang beriman wajib syurga. Tapi syurga direct ke? Kena bakar dulu di api neraka. Pada ni. Tapi kalau dia boleh jaga lidah, boleh jaga kemaluan, boleh masuk syurga direct. Jamin syurga ni, syurga ma'as-sabiqin, bersama dengan orang hak awal-awal masuk syurga tu. Tapi kalau tak boleh pelihara dua ni, lidah dan kemaluan, banyak dosa lidah, dosa kemaluan, tak jamin dah lah syurga. Tak jamin syurga ni tak boleh masuk syurga langsung ke? Janji beriman boleh masuk syurga, tapi kena masuk neraka dululah. Dosa banyak. Dosa lidah pula banyak berkait dengan anak Adam pulaknya. Dosa kemaluan pula dosa-dosa yang besar. Jadi kalau tak boleh nak bagi jaminan, boleh jaga antara dua barang ni, barang yang antara dua tulang dagu, lidah, barang antara dua kaki ni kemaluan, maka Nabi tak jamin syurga nah. Tak jamin syurga apa kata? Syurga direct orang kata. Syurga ma'as-sabiqin itulah. Syurga dengan bahawa dia masuk syurga bersama dengan orang awal-awal masuk syurga yang tidak kena masuk neraka. Siapa ni? Orang yang Nabi jamin kepada orang yang beri jaminan ke Nabi, dia boleh jaga lidah dan juga boleh jaga kemaluan. Boleh jaga lidah dan juga boleh jaga kemaluan. Sebab tadilah orang beriman, waktu Nabi kata dah, man mata apa ni? Adalah hadis. Waktu Nabi kata dakhal jannah tu, sesiapa yang mati serta dia yakin dengan la ilaha illallah, Nabi kata nescaya dia masuk syurga. Syurga mana ni? Ni syurga. Tapi kalau dosa dia banyak, dia kena neraka dulu lah. Dosa banyak mana? Contohnya hak dosa daripada lidah dan juga hak dosa daripada kemaluan tu. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhal jannah, tu hadis Muslim tu. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah, sesiapa yang mati padahal ia mengetahui, yakni yakin
kejap di hati dia bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Panggil apa? Mati dalam iman. Nabi kata dakhalal jannah, nescaya masuk syurga. Kata orang beriman wajib syurga. Lepas tu hak Nabi jamin ni, syurga ma'as sabiqin. Ada ni. Syurga ma'as sabiqin. Syurga tetap syurga orang beriman. Tapi nak syurga direct, hak Nabi jamin ni, mereka yang boleh bagi jaminan boleh memelihara lidah dan kemaluan. Dan dikendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Arab dia kata murad. Ni murad ni lah perkara yang dikendaki. Murad isim maf'ul. Arada yuridu iradatan, muridun muradun. Muridun tu isim fa'il, muradun isim maf'ul. Barang yang dikendaki. Murad tu nah. Hak saya biasa sebut tu. Tunggu mari ceramah, tunggu dia foto ni mari ceramah. Murad pengarang. Murad kita ni murad apa pula murad. Ni murad ni yang dikendaki. Tapi dia murad ni cakapan Melayu. Bahasa Arab tapi bagi mereka itulah cakapan Melayu. Kita orang Malaysia ni, orang Terengganu ni, murad tak reti lah. Kalau murad tu kenal lah kawan kita. Nama murad. Dia main duk murad apa benda murad. Saya ingat ke dulu. Mari tanya. Ustaz, baba duduk ulang murad tu apa dia sebenarnya murad? Kena dah puak ni kata. Murad ni barang yang dikendaki lah. Yang dimaksudkan dia apa dia? Macam sini. Yang dikendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu tu Nabi kendak apa tu? Lidah. Dan dikendaki dengan barang antara dua kaki tu apa dia pula? Farash, kemaluan. Tu dia kendakinya. Nabi kata antara dua tulang dagu. Apa benda antara dua tulang dagu? Maksudnya lidah. Antara dua kaki. Kita gapa lah antara dua kaki? Kalau dak kemaluan apa dia antara dua kaki? Latar dak ke apa dia? Antara dua kaki bawah no kaki ni bawah no. Kan? Jadi farash, kemaluan. Farash ni anggota yang berlubang. Itu farash. Tapi kadang-kadang kita ni menggunakan farash hanyalah untuk kemaluan perempuan. Di farash ni umum, tapi banyak menggunakan farash kepada kemaluan perempuan. Farash ni anggota yang berlubang. Sama ada hak lelaki ataupun hak perempuan. Hak lelaki zakar, hak perempuan dia panggil bodong. Atau perempuan bodong tu perempuan, tapi lurah kitanya biasanya farash hak puang. Ni tak ni. Farash di sini kemaluan sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang kata hak farash ni hak orang puang je, bukan ni. Tapi cuma dari segi lurah kita ni, kalau sebut farash kemaluan perempuan, bukan ni. Farash anggota yang berlubang, kemaluan lelaki ataupun kemaluan perempuan. Jadi kalau boleh jamin antara dua ni, dua anggota boleh jamin kedua-dua, Nabi jamin syurga bersama dengan orang awal-awal masuk syurga. Sebab apa? Dua ni kalau tak jaga molek, binasalah kita dua ni. Sebab itulah dua ni Tuhan, anggota-anggota lain Tuhan jadikan sepasang. Mata sepasang, telinga sepasang, tangan kaki sepasang, tapi lidah dengan kemaluan satu je. Sebab apa? Sebab besar ni. Kalau lidah hanya satu pun tak boleh nak jaga dah. Kalau lidah dua kau ni, sebelah ngaji Quran, sebelah mengupas. Kalau kemaluan dua pula kau ni, sebelah tangan ke lain, sebelah tangan ke lain. Ada kesusah tu. Sebab itulah Tuhan jadikan lidah tidak sepasang, kemaluan tidak sepasang, satu. Sebab apa? Sebab memang lidah dan kemaluan besar manfaat, betul, tapi besar mudarat kalau tak boleh nak jaga. Besarlah manfaat lidah ni. Nak masuk Islam lidah, nak mengajar lidah, nak bagi nasihat agama lidah, nak mengaji Al-Quran selebih-lebih zikir lidah. Lidah belakang tu. Dan ni. Kemudian nak lahir zuriat,
Yang mana Nabi berbangga dengan ummah yang ramai. Mari daripada kemaluan. Ada ni. Orang yang tak ada lidah, tak sempurna hidup tau. Tak ada lidah. Bukan tak ada lidah, ada tapi bisu. Tak sempurna lah. Kalau orang tak ada kemaluan, warna hidup. Kalau dia lahir tak ada kemaluan, warna hidup dia. Jadi hidup. Jadi tidak hidup. Kan hak tu hak lahir tak ada kemaluan. Hak kemaluan kena irih, kena kerak, warna hidup dia. Lepas daripada tu, kena irih kemaluan, kena potong, kemudian tak boleh nak sambung. Macam mana hidup dia? Macam mana hidup dia? Macam mana pula kalau hak ada tapi tak guna? Orang tu kena pula ada tapi tak guna. Guna kira. Tu saja je tu. Tapi nak ceritanya besar manfaat. Besar. Tapi tak kena cara. Besar mudarat. Tak kena cara. Sebab itulah hak dua ni. Nabi sebut dua ni je. Boleh jamin lidah, boleh jamin jaga kemaluan, Nabi jamin syurga. Tengok. Nabi jamin syurga. Ni jamin Nabi ni. Ni jamin Nabi ni. Hak Nabi jamin, hak boleh jaga lidah dan kemaluan. Hak beriman, hak tu tetap dah. Tapi kalau lidah kemaluan tak jaga, dosa banyak, neraka dulu berat lah. Walaupun akhirnya dakhalal jannah sekalipun, masuk syurga sekalipun, tapi lama mana. Dan lidah banyak berkait dengan kesalahan sesama kita. Kemaluan pula berkait dengan dosa-dosa yang besar daripada kemaluan. Habis. Cuma kita sekarang ni nampaknya lidah pendiam. Sekarang ni hak banyaknya bukan lidah dah, jari. Dah sekarang ni jari. Lidah pendiam senyap je. Bergaulnya kurang, tapi dia punya jari dalam WhatsApp ke FB ke, dia ni dengan umpatan, dengan fitnah, dengan maki hamung, dengan adu domba. Ni mari mana ni? Dengan apa, dengan namimah, melaga-lagakan orang, mengapi-apikan orang. Mari mana sekarang ni? Asal lidah belaka ni. Lidah belaka ni. Hak bohong pun asalnya lidah. Sekarang lidah ni, ambil peranan lidah adalah jari. Maka jari ni dipanggil qalam. Qalam ni umpama lidah. Mana lidah kita haram tuturkan, itu juga yang qalam ni haram kita tulis. Sama je. Kalau lidah haram umpat orang, jari pun sama lah. Tambahan sekarang pula, kalau umpatan dengan lidah, kalau tidak ada rakaman lah, sekali tu je. Tapi kalau umpatan dengan jari, hak tulis dalam FB itu, bila nak hilang umpatan kita tu? Orang akan share, orang akan ini saya bos itu, saya bos itu, saya bos itu. Banyak mana di masyarakat ni? Umpatan fitnah macam mana? Kita sebo, nyata fitnah. Dah kalau fitnah, tak apalah. Tak apa warna kamu sebo dah. Pandai ni. Kalau fitnah tak apa, mujurlah kalau betul benda ni tak sungguh. Ada ni. Kadang-kadang dia pandai agak elok. Saya tak kata, saya cuma buat tanda soal. Saya tak kata lagi tanda soal. Ayat pun faham dah. Ni ngeloh lagi ni. Saya dah kata direct, saya buat tanda soal. Kalau dah okey ni, tanya soal tu macam mana cara dianya. Ni sekarang. Lidahnya je. Kadang-kadang duduk dalam masjid, kadang-kadang jari tu main. Kan ni? Dia orang ni kadang-kadang di depan tu dimalu kat orang. Lidah dijaga ni. Tapi tengok dalam FB, Allah. Sebab apa? Dia seorang. Jadi dia tak kurang malu sikit. Apa tu big? Apa ni? Karakter dia sebenar. Sebab kadang-kadang tu tengok dalam ada dalam biasa kalau ceramah ni, penceramah benar ni. Kalau ceramah gak panggil apa? Panggil rebah kaki dah orang dia.
Gebah kaki lah dia punya ceramah tu. Hati lembut ni, hati ceramah dia. Mana kita kata gebah kaki lah dengar di ceramah. Tapi buka FB dia siap. Siap buka FB dia. Mana kita kata kau ni siapa pula ni? Hak dulu cakap lembut tilik ni. Kita kembali kepada kesucian hati, kembali pada kesucian hati ni. Hati dia sebut Lepas tu hak disebut bicara kesucian hati satu hal dah. Cara dia bercakap tu lembut sangat-sangat. Baik sangat-sangat cara bercakap. Tengok dalam FB Allah paruknya dia kata kat orang. Paruk. Perkataan yang ditulis tu berat-berat. Kalau tengok pada perkataan yang ditulis tu cukup inti kepada orang yang nak memperjuangkan agama. Yang tak selari dengan dia cukup inti. Bukan dia tulis perkataan yang keras-keras. Yang kesak-kesak dia tulis. Tapi masa bercakap lah dalam radio malah lembut je. Pasangan pula perempuan. Ni jangan main ni. Dia TV Islami, rancangan Islami. Dia tak leh kalau ustaz tu pasangan dia DJ lelaki, dia tak jadi tak semangat. Dia tak jadi. Dia kena kalau cakap tu orang perempuan, DJ kena lelaki. Kalau cakap tu lelaki, DJ kena perempuan. Dia kena gitu. Baru semangat sikit tau. Baru semangat sikit. Nak kata mana? Kalau regu kita nak kata mana? Kita nak menyampaikan agama. Boleh masuk radio, dia manfaat di luar. Kali dia letak regu kita orang perempuan nak kata mana? Saya alhamdulillah lah diregukan dengan orang lelaki. Alhamdulillah lah. Tapi kena dah sekali dengan orang perempuan. Jadi lepas tu sekali tu je. Saya dah kata apa? Maknanya kita cara kita je lah. Kita tengok kita gitu je lah. Tak ada apa-apa. Tapi sekali je. Lepas tu aku minta supaya regukan dengan lelaki. Tapi tak ada lah, kita tak takut muka musang apa backing ke apa, tak tahu lah. Dok rasanya. Tak tahu lah. Alhamdulillah lah. Tapi kalau kita kerana regu dengan perempuan kita pun tak ampuh, jadi sekat pula orang kitanya. Kita kena jaga pula orang kita. Itu je lah. Kena kata mana? Dia hakim tu kan. Ustaz DJ mesti perempuan. Bukan ustaz tu yang no. Bukan ustaz tu kata saya boleh, tapi regukan saya dengan nama perempuan. Tak ada ustaz gitu kalau no. Tak ada. Memang sah tak ada gitu. Tapi dah diregu gitu. Lepas tu kita pun nak undur diri. Nak undur diri sayang pula. Hadap je lah. Hadap. Ke mana? Tapi orang lain kena ropuang juga. Orang lain kena ropuang. Saya alhamdulillah setakat ni. Gitu yang dibuat. Saya tak kata apa. Tapi nak ceritanya, masa bercakap tu lembut, tapi malangnya tulisan tu berat-berat. Nampak sangat dia anti dengan perjuangan untuk menegakkan agama yang tidak sealiran. Anti satu hal dah, itu atas pandangan masing-masing. Tapi perkataan yang digunakan terlampau kasar, terlampau kesat. Tak padang dengan hak duk cakap. Ada kata kadang-kadang lidah ni oleh kerana kita secara umum terbuka gitu. Ada pun hak menulis ni kita seorang. Dah, kita tulis, kita pun masuk sebo. Ni. Jadi sekarang ni lidah satu hadaf nak kena jaga. Ni. Tulisan kita qalam. Qalam tulisan tu umpama lidah juga, tu lebih tajam dan lidah sendiri. Boleh jamin jaga lidah, boleh jamin jaga kemaluan. Nabi jamin baginya akan syurga bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga tanpa dimasukkan ke dalam neraka.
ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah ke Rasulullah ke Rasulillah ke, nisbah bahasa Melayu okey je dah. Bahasa Melayu Rasulullah dah, Rasulullah, Rasulillah, dan nak tanya bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu Rasulullah ke Rasulullah ke Rasulillah. Kalau bahasa Melayu Rasulullah dah. Dia boleh belaka lah kalau ikut Melayu kata gitu. Tapi biasanya tu guru ni ikut tepat. Kalau kata bersabda oleh Rasulullah, sini ditanya akan Rasulullah, daripada Rasulillah. Dia gitulah. Daripada Rasulillah, akan Rasulullah, oleh Rasulullah. Tapi waktu jadi nahu Arab lah pula tu. Ni bukan Arab ni buku bahasa Melayu ni. Tapi biasa kalau tok guru dia jaga situ. Macam terdahulu membesar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membesar oleh Rasulullah. Di sini ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya daripada yang lebih banyak barang yang masukkan ia ke dalam api neraka. Lebih banyak barang yang masuk ia ke dalam api neraka. Daripada yang lebih banyak barang yang masukkan ia ke dalam api neraka, yang memasukkan ia barang ke dalam api neraka. Hak tadi hak Nabi jamin syurga. Hak ni sahabat tanya hadis lain pula, daripada anggota yang lebih banyak barang yang masukkan ia ke dalam api neraka, yang memasukkan ia akan api neraka ni. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua yang berlubang. Mana? Pertamanya mulut, keduanya faraj. Lebih kurang sama. Hadis yang terdahulu, siapa boleh jamin jaga lidah dan faraj, Nabi jamin syurga. Ni hadis lain pula. Ditanya akan Nabi, mana hak paling banyak menyebabkan masuk ke dalam api neraka? Nabi jawab, mulut, yakni lidah. Dua yang berlubang, yakni mulut, yakni lidah dan faraj. Ada ni. Jadi kalaulah boleh jamin jaga dua ni, Nabi jamin masuk syurga. Tetapi kalau tak boleh jaga dua ni lah yang paling banyak sekali memasukkan ke dalam api neraka. Ni api neraka ni. Api neraka ni api neraka dulu lah. Sebab kita bicara orang beriman ni. Kita bicara beriman. Orang kafir tak ada dah dia neraka kekal selama-lamanya. Tak ada bicara syurga neraka. Kita bicara ni siapa yang Nabi jamin syurga. Siapa yang anggota yang paling banyak memasukkan api neraka. Ini cerita orang beriman lah ni. Cerita orang beriman. Hak masuk syurga terus, hak boleh jaga lidah dan kemaluan. Hak kena masuk neraka dulu, orang yang tidak boleh jaga dua yang berlubang, iaitu mulut dan faraj. Ada ni. Ni dua hadis ni. Nak mana? Boleh jamin jaga dua anggota tadi, lidah dan kemaluan. Jamin Nabi jamin syurga direct. Tapi kalau tak boleh nak jaga dua anggota ni, Nabi kata hak ni lah hak lebih banyak yang memasukkan ke dalam api neraka, iaitu mulut, yakni lidah, dan juga faraj, kemaluan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni balik pada lidah semula. Kita bicara lidah bukan kemaluan, tapi hadis tu takkan ambil sekerat. Dua-dua lah. Ini balik pada lidah semula. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man kasura kalamuhu kasura saktuh, wa man kasura saktuhu kasurat zunubuh, wa man kasurat zunubuh fannaru aula bih. Yang kata kalau tak boleh jaga lidah ni, hak ni lah paling banyak memasukkan ke dalam api neraka. Kuk jalan mana? Jamin boleh jaga lidah, Nabi jamin syurga. Tapi hak paling banyak memasukkan api neraka adalah lidah. Kenapa lidah hak paling banyak masukkan api neraka? Kenapa ni? Mari hadis yang lain pula ni. Artinya barang siapa banyak perkataannya, ni tak boleh pelihara lidah ni. Banyak perkataan ni perkataan yang bukan perkataan yang kebaikan lah, banyak perkataan yang campur hak sia-sia. Nescaya banyaklah oleh tersalahnya. Tu terjemahan daripada saktuhu. Terjemahan daripada saktuhu. Saktuhu ni gugurnya asal. Dengan mana apa? Tersalahnya. Tersalahnya mana apa? Barang yang tiada faedah dan manfaat. Tu. Dia kasura saktuhu. Saktuhu ni gugur ataupun gelincir. Saktuhu. Diterjemah dengan nescaya banyak oleh tersalahnya. Bila banyak perkataan, maka banyaklah oleh tersalahnya. Kita duk cakap benda kosong, benda sia-sia. Mula-mula tu sia-sia. Tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi sia-sia tak ada dosa sekalipun, malaikat catat. Malaikat catat hak perkataan sia-sia kita tu. Dalam keadaan banyak cakap tu, banyaklah pula tambahan dia. Tak sedap kalau tak ada tambahan ni. Dia ada tambahan. Tambahan tu tersalahnya. Bukan tersalah ni, tersalah tak sengaja ni, bukan ni. Hak salah tu ni. Hak salah. Dan barang siapa yang banyak tersalahnya, hak salah tu banyak, nescaya banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka api neraka lebih utama dengan dia. Dan dosa banyak timbang berat sebelah kiri kejahatan, maka neraka yang lebih utamanya. Kok mana lagi? Jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Nabi tak bagi syafaat. Ni apa panggil apa? Hadis yang panggil apa? Hadis wa'id. Untuk mentarhibkan, untuk menggerungkan. Untuk mentarhib, untuk menggerungkan. Banyak berkata-kata, banyak salah, banyak dosa. Dosa lidah pula, dosa berkait dengan anak Adam pula. Kalau banyak dosa, tak lepas daripada masyarakat, dosa banyak dari pahala, maka api neraka lebih utama dengan dia. Lebih utama api neraka. Kena masuk ke dalam neraka Jahannam terlebih dahulu, berpunca daripada tak boleh nak jamin, nak jaga lidah. Jamin jaga lidah, akhirnya banyak berkata-kata, banyak salah, banyak dosa, nerakalah jikalau tidak diampuni oleh Allah, jikalau tidak disyafaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak, tetapi memada akan dikau kerana menolak akan semua oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Al-ayah, Suratul Nisa ayat yang ke-114. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin
warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.